الرحيم وأنه بعث النبي الأمي القاسي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى العرب والعجم والجن والإنس، وأنه ختم الرسالة والنبوة ببعثته فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Bahawasanya Allah Ta'ala bangkit Nabi yang ummi daripada bangsa Quraisy, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birisalatih, membawa tugas-tugasnya ilal arabi wal ajam, baik pada bangsa Arab, baik pada bangsa yang bukan Arab, wal jinni wal insi, dan begitu juga bukan saja untuk manusia tapi jin sama. Wa annahu khatama ar-risalata wan nubuwwata bi bi'tsatihi, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyudahkan akan kerasulan dan kenabian dengan bangkitannya. Faja'alahu akhirul mursalin, maka Allah lantik dia menjadi rasul yang terakhir, basyiran wa nadhira, untuk membawa berita-berita baik, berita balasan surga kepada orang taat, wa nadhiran, dan berita-berita yang pedas, artinya menakut kenalan kepada orang yang buat maksiat, wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira, dan Nabi Muhammad juga mengajak manusia balik kepada Allah dengan izinnya, dan Nabi Muhammad juga dikira sebagai berita yang benar-benar menyuluskan. Para hadirin sekalian, pelajaran yang kita baca malam ini sambung dengan pelajaran khas, iaitu sejak tiga pelajaran khas mengenai dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Akidah sebagaimana maksudnya itu maknanya pegang. Akidah benar asasi makna akidah maknanya situ yang ada di tali. Agama Islam ini dinisa oleh Allah sebagai seutas tali. Ya Allah Ta'ala capuk dari langit kepada manusia di bumi ini, supaya manusia di bumi ini tidak hanyut. Kerana dunia ini ibarat kita manusia duduk di muka dunia ini, ibarat kita duduk tengah haruk. Bagaimana kita duduk tengah air kuat, arus muka kuala, kita mesti hanyut kalau tidak ada tempat bergantung. Dan kalau bolehnya, gantung itu mestilah seutas tali yang pucuk balik sini kita pegang, pucuk balik sana orang yang duduk atas punya, orang yang duduk atas kapal, orang yang duduk atas tebing ke. Barulah kukuh. Begitulah keadaannya. Islam ini merupakan agama yang diibarat oleh Allah ibarat seutas tali. Wa'tasimu bihablillah, naklah kamu semua bergantung dengan tali Allah. Tali ini dilempar oleh Allah mari ke dunia supaya manusia bergantung. Dan supaya manusia ini kejap bergantung, tidak lucu, tidak licin, tidak longgar, maka di sana ada penipu-penipu. Dia tadi tu disipu supaya buku begitu. Bila kita pegang atas buku itu memanglah kejap pegangannya, ada kukuh apa yang mencekapkan kita. Buku ataupun penipu ni disebut aqidah. Dalam agama kita juga ada penipu-penipu dan ada buku-buku yang diharap manusia pegang betul-betul di sini. Dalam 2-3 pelajaran yang kita belajar dulu, merupakan semua itu akidah pegang yang belakang. Dan hak akhir sekali yang kita belajar yang lepas ialah masalah baik dan buruk. Dalam banyak-banyak pengajian yang diajar dalam agama ialah benda baik dan benda buruk, ataupun dari sebuah Arab dipanggil al-khair wal syar, atau al-husn wal qubh, al-hasan wal qabih. Benda molek, benda wuduh, benda jahat dan benda baik ni siapa dia mesti? Adakah akalan manusia saja mesti kau terlibat sama dengan ajaran agama? Setengah orang kita menyatakan bahawa baik dan buruk ni hanya dapat ditentu oleh akalan saja. Siapa dia cerdik, dia retilah. Ini baik, ini wuduh, ini ta'ah, ini maksiat, ini jauh, ini tak jauh. Tapi mengikut pengajian kita memang lepas iaitu akalan saja tidak boleh menentukan baik dan buruk. Kerana kadang-kadang akalan orang ni, akalan manusia ni, manusia itu sendiri dia duduk dalam puak-puak manusia juga. Hamba terpaksa duduk di kampung, dia penuh tipu dengan orang lain. Orang lain juga terpaksa duduk di kampung, dia penuh tipu dengan orang lain. Jadi dengan oleh demikian, bila kita memikir, kadang-kadangnya kita memikir itu terpengaruh dengan hak orang lain kata.
Hak kita duk tengok, hak kita duk dengar, hak kita duk rasa begini, benda hak kita tengok, benda hak kita dengar keliling sekalian kita tu kadang-kadang mempengaruhi kita. Bila dia mempengaruhi kita, kadang-kadang hak udah betul benar, apa udah orang duk buat dak tu nenek dari keliling sekalian kita, maka akalan kita kata molek udah. Walaupun sebagian molek, kerana akalan kita terpengaruh dan terturu-turu, terikut-ikut dengan keadaan di keliling. Simpulannya, akalan manusia tidak boleh waktu hati untuk menentukan baik buruk, kerana manusia sendiri, akalan manusia ni boleh jadi terpengaruh dengan keadaan di sini. Kalau trading kita kata molek tak molek lah, walaupun pada hakikatnya barang itu barang hidup. Dan kalau orang ramai kata uduh lah, walaupun boleh jadi hakikat sebenarnya barang orang kata uduh, nanti. Oleh yang demikian, ikut akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kederak cerdik pandai dan kederak tajam pemikiran manusia saja tidak boleh menentukan buruk baik dan tidak boleh menentukan maksiat dan taat. Bahkan ia boleh menentunya di samping akalan kita, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Akal dia fikir, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, jom buayak nah, jom buayak akidah, jom buayak tak pegang. Itu dia hak akhir yang kita baca itu. Di samping ada satu lagi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadi kewajipan atas dia bubuh orang baik dalam syurga dan bubuh orang jahat dalam neraka. Tidak wajib, tidak mesti, tidak terpaksa atas dia bubuh syurga pada orang baik. Semua ni itu peraturan dia. Peraturan dia, dan Allah Ta'ala ni bahasa pesing orang panggil tidak kecaperangan. Bila dia buat peraturan dia, dia buat supaya hak dia buat peraturan itu supaya senang bagi manusia syukur baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita kata dia itu keadilan dia. Keadilan dia tadi, hukumnya dia bubuh orang lain. Neraka baik, dia bubuh orang di syurga lain. Hari ini pula, malam ni pula, dia bawa benda baru walaupun bagi setengah-setengah kita tak ada. Iaitu kata dia, وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا برسالة إلى العرب والعجم والجن والإنس. Allah Ta'ala juga kiri Nabi, namanya Nabi Muhammad, membawa ajaran kepada Arab baik dan kepada yang tidak Arab baik, kepada manusia baik dan kepada jin baik. Wajib kita iktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia kiri orang yang disebut Nabi untuk mengajar kita semua seluruh dunia. Allah Ta'ala dia tidak buat orang dia lepas orang ikut pandang. Nak fikir berapa mu nak kata berapa ikut mu lah. Tidak ada begitu Tuhan. Boleh jadi kita ni ada persentif. Kita ni kadang-kadang kita pergi tanem-tanem. Kita telak kita ikutlah nak mampu nak hidup berapa. Kenapa? Kerana kita ni kalut kerja tu sibuk nak kerja ni. Orang tak ada masa takut sakit dengan gitu begini. Maka padi kita orang tanem tidak padu. Kedai kita buka kita tidak padu. Banyak kerja-kerja yang kita buat kadang-kadang tak berjaga. Allah Ta'ala buat macam tu juga. Kalau dia buat orang, dia buat orang pakai hidup gitu ya. Banyak kerja aku ikut dia lah. Nak mati, nak hidup, nak segar, nak aku ikut dia lah. Jawab ni kita. Bahkan Allah Ta'ala bila dia buat orang, dia jaga orang siapa penuh. Siapa tak ingat tek kita. Masalah makan minum, dia jaga kita mesti. Dia buat langit, dia buat bumi, dia buat hujan, dia buat udara, dia buat pari, dia buat bulan semua. Sekali yang tujuan nak jaga tubuh badan orang. Tambah selagi pula, dia buat juga Nabi. Nabi, jab jangan-jangan, jab tu ada siapa ke Nabi Nuh, Pak Nabi Ilyas tu, dulu. Semua sekali ni kerja untuk nak jaga orang, aku tak sempurna, rohani orang. Kalau orang panggil hujan dari langit turun untuk nak jaga jisim, maka wahyu turun dari langit untuk nak jaga tu. Untuk membawa wahyu inilah, Allah Ta'ala kirim orang-orang tertentu yang kita panggil Nabi dan kita panggil Rasul. Akhir sekali Nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni tuan kita ni bawa dua sifat dia. Yang pertama ummi, yang kedua Quraisy. Ummi kalau kita bermakna betul, ummi maknanya orang yang duduk sekali dengan mak sama. Ummun maknanya ibu, mak. Ummun maknanya mak. Ummiyun makna orang bahasa Persia hidup dengan mak. Orang hidup dengan mak beza dengan orang yang hidup dengan mak. Mak bahasa Persia dia tu, jangan lagi bahasa dia duk jaga rumah. Jaga rumah tangga orang panggil. Oleh yang demikian perjalanan dia, pengalaman dia, berapa dia tidak begitu luas bagaimana orang datang, ia terpaksa bangun pagi, celak mata, pergi rata-rata cari rezeki, buat balik ke rumah. Tak dia ni. Jadi oleh yang demikian dari segi pengalaman, banyak kok daripada mak.
Maka Nabi Muhammad ni dengan sebab dia tak pandai menulis, dengan sebab tak pandai baca, ibarat dia ni bahasa duk belik ngemuk sama. Sebagaimana mok tak ngaji ruana, tak berapa ruana, nak pulak mok 2000 tahun hari tu, tak 10 tahun ruana, kalah tak tahun ruana. Maka bila Nabi Muhammad tak pandai menulis, tak pandai baca, maka dikira dia ni bahasa duk belik ngemuk. Jadi ummi, apa Nabi Muhammad yang bahasa duk ngemuk, artinya Nabi Muhammad yang tidak pandai menulis, dia tidak pandai baca. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala bangkit bawa ke atas Nabi kita Muhammad SAW ialah وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. Muhammad ni belum pada turun Quran ni tak uti apa sekali. Tak ada kitab sebuah buat mengaji. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Dia tak ada kitab, tak ada kitab tak menggoreng dengan tangan. Baca tu tak pandai dan nulis tu tak kecil. Izan lartabal mustilun. Kerana tak pandai nulis, tak pandai baca ni bukan sebetulnya tak sengaja. Sengaja aku pisah. Ni tak uti. Itu pasal. Tapi aku dah ayam ni, kira juga malah jadi ni pandai nulis, pandai baca. Bila takut sesok. Lah ni. Bila menjadi Nabi lah ni, irtabal mustilun. Akan timusyak dan ragu dan hati orang yang berhiwak kanak. Kalau mu pandai baca je kecil, pandai menunjuk kecil, maka bila membaca Quran, bila Quran Quran, maka boleh jadi orang kata, dia menulis tu, tulisan dia. Bukan Quran Allah ni. Apa dia buat? Buat apa? Kerana bukan dia pandai je kecil dan menulis, tahu baca je kecil tadi. Tapi, dengan sebab mu tak pandai menulis je kecil, tak pandai menulis je, tak pandai baca, tak pandai berapa, tiba-tiba umur 40 tahun, tua bokok, dia baru pandai menulis, pandai kata dia buat mu ni, buat sedikit kau sendiri, akan dia orang mana. Mana orang panggil apa namanya? Kan orang panggil. Jadi sengaja. Mu tak pandai menulis, tak pandai baca, sengaja aku buat gitu untuk nak menutup mulut orang yang suka buat kanak mu dan suka melihat ketuduhan. Itu pun bilang-bilang gitu pun, kanak tak punya apa ni, itu dia tak mudah. Manusia. Ada orang kata, dia kata macam-macam tu. Jadi, lenda ni pun, Nabi kita Muhammad SAW bila seorang sahabat Nabi tanya dia, Rasulullah, mu selalu suruh orang yang selawat kamu. Yang mana nak kata lagu mana nak selawat kamu? Maka Nabi kita ajak Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi. Jadi dia bubuh kelima ummi itu bagi dia sendiri. Dan dia buat satu bintang kehormatan. Dia tak pandai menulis, tak pandai baca. Kerana sebab tak pandai menulis lah, maka sebahagian besar daripada dakwah dia dapat diteruskan tanpa diganggu di orang. Walaupun ada gangguan, tapi tidak banyak gangguan. Itu Muslim adalah tahu belakang. Dia tak pandai menulis. Tak kira waktu kecil pandai, waktu pandai menulis, pandai baca panjuk dia yang tak dikata apa, 40 tahun baru dia royak. Tak sabar. Kerana orang tidak terjamin dia boleh hidup sampai 40 tahun. Jadi dia ni. So, yang kedua pula orang ni kalau bijak tahu betul-betul ni, dia orang ajak kecil lagi. Kalau kita ni pandai menulis. Maknanya nak buat dolok lah kita kata Nabi Muhammad ni pandai menulis. Dia kecil lagi tapi dia susu. Dia susu nanti nak wayak umur dia 40 tahun biasa. Pertama kita jawab tak benar sabar. Kerana kalau Nabi Muhammad tahu dari mana dia ni boleh hidup dan ke umur 40 tahun. Boleh jadi mati dia umur 20 lagi. Boleh jadi mati umur 30 lagi. Dia tahu dari mana dia ni boleh hidup ini sampai 40 tahun lebih. Lepas tu dia susu kebolehan dia supaya tahu-tahu boh 40 dia wayak. Tak benar sabar sekali. Yang kedua, dia perangai manusia ni tak boleh harga sikit benda molek dia tunjuk tadi. Nak pandai baca. Kerana dia Muhammad ni pandai baca sejak kecil lagi. Dalam masyarakat Arab, yang tahu berapa buta huruf. Tiba-tiba Nabi Muhammad hitip baca. Memanglah cik dia, mok dia, tuk dia, pok bawa dia. Nak tunjuk benar pada ramai. Anak kawan, cucu kawan, tak. Tengok pandai baca. Dia tengah masyarakat Arab yang tak tahu berapa sekali. Tapi kalau Nabi Muhammad bila dia nak senyap gitu, tentu dia tunjuk. Jadi dia tiba-tiba dia susuk, dia pelik, apa ni, tak ada siapa dia tahu, dia pandai baca, menunjukkan hakikat sebenarnya Nabi Muhammad. Memang tak boleh sungguh. Kalau boleh sungguh, maka dia tunjuk kebolehan dia kecil lagi. Al-Qurashi. Qurashi ini nama bagi keturunan Arab. Dalam banyak keturunan Arab, ada keturunan Quraisy. Itu Nabi Muhammad, dia kelima tersalah kembali. Dan dikira bangsa Quraisy ini bangsa yang terkemuka lah, yang ternama. Quraisy, nama kalau kita bermakna Jawi, Quraisy maknanya ikan yu. Quraisy maknanya ikan yu. Jadi tuk Nabi kita yang kelima atas ni, ada satu orang nama Quraisy, ikan yu. Sebagaimana ikan yu ni, derung orang dibuat ni pun kata yu, ada buat apa takut belakang. Begitu juga
Pok dia ni bubuh nama anak dia Quraisy ni untuk menimbulkan rasa belum dia takut dan gemetar dalam hati orang-orang lain. Jadi daripada bapa Quraisy ni turun, akhir sekali lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya Nabi Allah Taala kira Nabi Muhammad membawa risalah. Birisalatihi, dengan tugasnya. Tugas kepada siapa dia? Pada pak makhluk pemuka dunia. Arab dan yang bukan Arab, pada jin dan pada manusia sendiri. Jadi jin dan manusia pun bukanlah ajaran Nabi Muhammad ni bukan untuk orang yang jedok, tapi untuk jin juga. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila rusyd. Dalam Al-Quran ada satu surah khas sebut masalah jin. Kalau kita panggil hatu lah, kalau kita panggil hatu jin apa semua sekali, ada satu surah khas sebut cerita jin dalam Al-Quran. Dan cerita ni cerita jin balik kampung dia. Buayak ke kampung dia, bawa Allah semalam dalam masa kawan dia cari rezeki rata-rata kampung, rata-rata negeri ni. Jumpa satu orang, duduk semayang. Dalam semayang dia tu, dia duduk baca ayat-ayat yang buayak hasugun, rapa, haba, tugun. Maka pokok ni baik nasihat kampung kata dia kita kena buat kerja, kena negeri ni lagi. Jadi ada 2 kali pada anda ingatnya, Nabi kita bertembur dengan jin dan syarat pada jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila rusyd fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhasara wala walada. Ini ayat. Jadi walau bagaimanapun jin dan manusia dalam kitab-kitab agama kita dipanggil as-saqalain. As-saqalaini. As-saqalain maknanya 2 makhluk yang berat. 2 makhluk yang mempunyai timbangan berat daripada Allah Taala, iaitu jin dan manusia. Bukit, buka, kayu, kaya, melekat apa semua sekali tidak begitu bernilai daripada Allah Taala, lebih daripada bernilainya manusia dan jin. Ya, jadi manusia dengan jin dikira berat ialah kerana kuat-kuat ni nikah hukum Tuhan. Hukum-hukum ni barang berat. Walaupun barang hukum tu berupa sunat kekiranya ada. Tapi bila kata barang ni barang hukum, itu barang ni berat. Kerana barang ni mari Tuhan. Bila barang ni barang mari Tuhan, memanglah benda yang mari Tuhan ni barang bernilai, barang bergo, barang berat, barang nak kata dah boleh pergi lah. Baik barang sunat, baik barang wajib, baik barang makruh, baik barang haram. Ini sebab dia ni mari Tuhan, maka mempunyai nilai. Sebab kita kata kereta ni mari daripada siapa dia? Mari daripada Tok Mulu. Hak ni mari daripada dia. Sama-sama kereta step ni belakang, tapi hak Tok Mulu tidak begitu berat sebagaimana hak mari polis. Hak mari polis tidak begitu berat sebagaimana mari distrik. Distrik tidak begitu berat seperti mana berat mari daripada agung ke mari daripada jatuh. Tak gitu kan? Inilah. Jadi tunggu tu siapa Tuhan. Kau lagi hukum mari Tuhan, kau lagi terasa keberatan dan apa nama ni, kepenatan kita nak pikul. Bila lagi perkara agama ni kena buat sama-sama. Kena buat hari-hari siang malam pagi petang. Dengan sebab itulah dikira barang berat, dan barang berat itulah kita ada perlu as-saqalain. Makhluk berat. Dalam izazul kita, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bila dunia ni siapa ke fikak dia nak kiamat, apa ni siapa ke fikak dia nak kehek balik manusia lepuk dia, dia kata ketika tu dunia ni zulzilat, bumi ni akan dikocok, akan digonjang, akan dipusing. Sebesar-besar bumi ni kocok terasnya dengan wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika tu bumi akan kehek tu habis segala barang-barang berat dalam perut bumi. Barang berat dalam perut bumi ni daripada dia benar. Barang berat dalam perut bumi ni bukan maksud batu, minyak benzin, petrol, timur, logam, berapa dia. Maksud ni, kalau barang ni barang yang walaupun berat di timbangan kita, tapi maksudnya bukan begitu. Bila berat ni ialah manusia. Sebanyak mana manusia yang dikandung oleh perut bumi, dia mati ni, bila barang dikira barang berat, barang bernilai daripada Allah Ta'ala, bila bumi ni berkocok dekat kiamat, maka barang kecak tu dia habis boleh golek ayat tu dia habis. Tak ada orang yang boleh musik dan tak ada orang yang boleh minum. Walaupun waktu tanah ni kita bubuh dalam kotak sembing, kotak bubuh isi Khorasani, kau bubuh lebih kacau, kau buat malah jadi orang jumpa cari mayat, sebagaimana mayat dijarak-jarak Mesir yang hari itu. Tapi barang itu kiraan kita. Hakikatnya bila bumi nilai Tuhan, ayat Tuhan, sekejap lebih habis segala makhluk manusia di muka bumi. Dalam perut bumi.
nak lepas lagu mana kita? Wa annahu khatama ar-risalata wan nubuwwata bi ba'tsati. Dan Allah Taala menyudahkan kerasulan dan kenabian dengan bangkitkan Nabi. Artinya selagi Nabi Muhammad tidak mari ke dunia ni, maka selama itulah siri ataupun giliran Nabi terus jalan. Tapi bila Nabi Muhammad mari, bukti sekat Nabi Muhammad. Jadi lama ni sekat daripada Nabi Muhammad mari yang itu sampai ke kiamat, Allah Ta'ala tidak akan izin lagi Nabi lain mari. Terus di muka dunia ni, agama hak Islam Nabi Muhammad mari, kitab hak Quran hak Nabi Muhammad bawa mari, hukum hakam hak Nabi Muhammad bawa mari. Jadi sebab itulah timbul masalah kita dalam hak yang kata Islam tak boleh melihat di Malaysia, kau Islam tak boleh melihat negeri mana. Orang ni boleh perkataan macam ni, sama ada dia kata dia tidak sedar bahawa perkataan ni membawa dia kata, ataupun perkataan ni dia kata dan dia reti bahawa perbuatan ni betul, tapi dia nak kata juga tu kerana tok guru dia di Eropah, di Barat ni kata lagu lain. Menjadi iktikat kita orang Islam bahawa Nabi Muhammad dikirim untuk semua manusia sampai kiamat, baik Arab, baik Ajam. So tadi yang kedua, iktikat kita Nabi Muhammad ni sekat dia je. Artinya bahawa Nabi Muhammad tak ada dah lain. Artinya setengah lagi bahawa di mana saja ada manusia di muka bumi ni, khususnya orang Islam sendiri, menjadi kewajipan dia terima segala hukum Islam. Kau kira dia duduk di Melaya, kau lepas pada pilihan dunia, kau lepas pada gapo ke, di mana saja kita ada, maka hukum yang kita mesti pikul yang sejenis ialah hukum Nabi Muhammad. Pada sebuah negeri ke sebuah tempat benua atau muka dunia ni, yang Nabi Muhammadnya bakit dah di muka dunia ni, tapi kita tak terlibat dengan hukum Nabi Muhammad. Ini tak ada. Kalau kita katalah ni bahawa hukum ni tak payah hukum Nabi Muhammad ni, maka kita boleh tanya dia balik, Nabi demo Nabi berapa? Kita boleh tanya dia, Nabi demo Nabi siapa? Kitab demo kitab langit demo kitab berapa? Kalau demo mengaku demo Islam, maka menjadi kewajipan demo kena akui bahawa Islam lah agama demo. Bila Islam lah agama demo, maka Islam kira mai ke dunia ni sebuah kitab namanya Quran. Tidak ada mungkin sama sekali demo ni orang Islam, lepas tu hukum Islam berhenti sekat tahun-tahun tertentu. Dia tak boleh jadi gitu. Islam mari ke dunia dia Nabi Muhammad terus pakai mak. Sama ada orang nak terima, tak terima masalah lain. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala tidak buat manusia, entah pada tujuan nak elok orang yang tidak bernabi dan tidak rasul, dia tak ada. Dengan sebab tu walaupun Nabi Muhammad mati dah 2000 tahun itu, tapi hukum dia masih turun dulu. Jalan kitab dia masih turun dulu. Jalan keblak dia masih turun dulu. Jalan dan segala ajaran hukum hakam dia masih turun dulu jalan. Orang yang terima disebut oleh mukmin, orang yang tak terima disebut kafir. Faja'alahu akhiral mursalin basyiran wa nadhira. Tugas Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman dia dua. Basyiran wa nadhira. Dua ayat benda molek untuk orang buat benda molek, iaitu syurga. Syurga ni benda molek. Untuk siapa? Untuk orang yang buat benda molek. Maksud dengan benda molek ialah taat pada Allah dan Rasul. Wa nadhiran, dan berayat benda yang menggulungkan. Benda yang menggulung maksudnya neraka. Neraka ni benda yang orang tak ada orang ni. Semua orang pakat gulung neraka. Orang lagu ni benda hak gulung macam neraka ni untuk siapa? Untuk orang yang buat perkara-perkara yang menggulungkan, iaitu benda-benda orang panggil maksiat. Tiap-tiap maksiat yang kita buat, IT kita buat perkara yang menggulungkan. Orang yang reti dia bahasa gulung tengok kita tak semayang. Orang yang reti dia bahasa gulung tengok kita buat maksiat. Kerana dia ni bila buat maksiat, IT khas dia ni neraka. Timbullah rasa gulung dalam hati orang reti, dan boleh jadi gulung juga dalam hati dia sendiri. Ada tekak mula. Tekak mula dia nak tinggal semayang hari itu, boleh jadi dia bahasa gulung juga. Bahasa gulung, bahasa takut, bahasa sedap. Tapi lama-lama dia buat benda-benda gulung gitu tu. Akhir sekali khatamallahu ala kulli min. Tuhan khatam sekali ke hati tu dia. Wada'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Dan Nabi Muhammad juga mengajak manusia balik kepada Allah, dan Nabi Muhammad juga menjadi pelita yang menyuluh. Nabi Muhammad merupakan pelita yang menyuluh orang. Jadi agama ni merupakan pelita. Sebab tu orang tua-tua kata Islam dengan sebab dia ni pelita, maka terletaklah di atas tangan orang megang tu. Kalau pelita tu duduk tangan tuan rumah, misalnya
Dia tua rumah ni memang dah pergi kita dalam rumahnya tujuan nak tengok rumah dia di mana, benda di mana, lubang di mana, berapa. Maka selamatlah dia, selamat kita pun. Selamat tidak mampu tuan kita kok memegang kita selamat. Barang-barang dalam rumah kita selamat, tidak dicuri, tidak disepak, tidak digat semua. Tapi kalau kita duduk tanya orang jahat, duduk tanya orang curi bawa kita naik atas rumah. Habis licin pun dah jalan habis sebuah rumah tu. Kali dia ni, kalau kita mah kita beras ketak kita, kain baju kita berapa habis itu. Buat nak habis barang dalam sebuah rumah, dipunah jalan oleh orang bawa kita. Jadi kita ni betul dah. Agama ni betul jadi kita. Tapi duk tanya ulama baik, selamat orang. Duk tanya ulama jahat pun jalan habis. Supalah kita duk tanya tuan rumah, sebab tuan rumah ni orang baik bagi sebuah rumah tu, maka selamatlah dia dan tuan rumah sendiri. Bagianlah kita. Tapi kalau kita duk kita duk tanya bercuri, ibarat kalau benda dia tanya ulama usul ni kan, maka segala harta benda segala berapa pun jangan habis. Boleh jadi kita tu dia dapat mana-mana harta benda tu senang dia habis. Walaupun kita duk tanya dia, tapi sebab hati peluk orang megat kita berasa hati peluk jahat, maka segala bahaya segala harta benda mesti habis. Kita tu sama kita dah tentu tahu kena malah qalbi ala wahya al-qalb. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القوي وهدى به الصراط المستقيم. Allah Ta'ala waktu turun ke atas Nabi Muhammad kitabnya yang bijaksana. Allah Ta'ala waktu turun ke Nabi Muhammad kitabnya yang bijaksana. Allah Ta'ala puji Quran sebagai kitab yang bijak. Bijak ni semua pun kita tidak puji benda yang bertokor gitu. Biasa kita puji orang. Dan kita kata bijak dia tu. Pandai ni buat benda tu. Pandai ni buat benda ni. Jadi biasanya kita guna kelima bijak ni untuk orang. Kita tidak guna bijak. Kita kata Allah kereta ni bijak semua tu. Ada kan orang kata kereta bijak. Ada orang kata Allah apa namanya kawan ni bijak. Ataupun orang kata Allah tidak tanah ni bijak. Boleh mengeluarkan buah-buah yang mani-mani. Maka kata gitu. Tapi saja Allah Ta'ala guna kelima bijak ni untuk Quran. Dia tidak kata Nabi Muhammad ni bijak. Quran tu bijak. Jadi kalau aku kata Nabi Muhammad ni bijak, tidak pelik kan? Dia orang ni. Pasal dia ada bijak. Nabi gitu orang Atlantiknya nak orang bijak. Tapi aku nak royaknya bukan setiap Nabi Muhammad orang yang makhluk dia bijak. Quran tu mesti walaupun nampak tokoh, walaupun nampak ketabelnya, tapi hakikatnya dia semua sekali bijak. Jadi pada kita buat yang mengatakan hukum ni langgar, hukum ni ketat, hukum ni tak pakai tiga. Sedangkan Allah Ta'ala kata Quran dia ni bijak. Bijak di kulit, siapa kulit ni bijak belakang tengah-tengah. Mari kita learn hak bahasa kita bijak benar, maka kita kritik Allah Ta'ala. Kok mana bijak sedikit? Jika tu boleh jadi kita tidak bijak, dan Quran terus lagu tetap ni bijak sana dia. Cuma budak-budak kata bijak ni ada dua. Ada bijak sana, dia ada bijak sini. Hak bijak sana, hak bijak sini tu, tu orang panggil hak selangkah ke depan, dua langkah ke belakang. Wahada bi siratal mustaqim. Dan Allah Ta'ala jamin, aku jamin bahawa Nabi Muhammad bawa manusia menuju arah yang betul. Wahada bi siratal mustaqim. Tuhan kata Nabi Muhammad bawa orang dengan pertolongan Quran ini ke arah jalan yang betul. Jalan ni maksud dia dia jalan. Sebab yang dia sebut sama bahawa hidup kita manusia ni memanglah tak sudah dengan jalan. Nak masuk dalam rumah pun ada jalan dia, nak pergi dapur pun ada jalan dia, nak kira bercara pun ada jalan dia. Jadi kita sedang menuju ke akhirat ni ibarat kita kena tahu jalan menuju ke arah akhirat, arah syurga ni lagu mana. Kata dunia ni banyak. Kemudian Nabi kita wa anna hadha quluni dalam waktu ayat, dalam tafsir ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ayat dalam Quran sebut wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalan aku yang betul. Aku yang kata
Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang bermacam-macam, fatafarraqa bikum an sabili. Bila kamu turut jalan-jalan yang bermacam-macam, maka kamu berpecah belah. Jadi berpecah belah ni bukan sehari dua ni. Kalau disebut bagian sahabat ni berpecah belah. Lama. Dan Allah Ta'ala sebut dari langit lagi. Berpecah belah ni ada. Ketika mana? Ketika mu tidak turut jalan aku. Bila mu tidak turut jalan aku, tak banyak benar jalan lain. Jalan aku ni tak ada dollar. Sedangkan atas muka dunia ni beribu juta jalan. Satu hari, kedua tu, dia buat kuih. Balik kawan dia buat cabang-cabang sepuluh daunnya lah. Daunnya tu. Habis kita tidak di bawah. Jadi serupa lah. Bacat berapa tetehnya tu dengan daun-daun dia. Ahak betul-betul sebenarnya dia kata, ni ibarat jalan aku. Jalan aku tak ada dollar. Tu sulit semua. Fahak kiri kanan ni, semua sekali tak pakai tiga dah. Hak balik ni ada pendakwah cara dia, hak balik ni ada mubalik cara dia, hak balik ni ada guru cara dia, hak balik ni ada pesyarat cara dia, hak balik ni ada teori, ada profesor, ada lecturer, ada macam-macam profesor cara dia. Itu Nabi kita waktu tafsir ayat ni, dia ambil kayu betul pada garis dulu kata apa dia buat hak kecil kiri kanan tu sebagai nak beri penjelasan pada sahabat-sahabat dia bahawa jalan di muka dunia untuk nak hidup ni banyak benar. Tapi dalam banyak ni so je hak tu, iaitu jalan ni aku Nabi. Sebab tu dalam Nabi sebut akhir sekali, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum fil nar illa wahidah. Qala ma hiya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi saya, ini sahabat-sahabat aku, tak lama lagi akan berpecah belah umat aku menjadi 73 firqah. 73 pulau. Kalau dalam parti, tak 73 parti. Bukan sekat dua parti je. Nabi telah membuat ramalan secara mukjizat dia bahawa umat aku akan berpecah menjadi 70 pulau lebih. Kulluhum finnar, semua hak 70 lebih tu neraka. Illa wahidatan kecuali satu. 73 umat aku akan jadi dalam 73 neraka semua kecuali satu. Bila Nabi sebut saja, bang oleh ramai-ramai jawab, qalu man ya Rasulullah. Mana hak satu? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Jawab Nabi, ialah jalan hak satu, ialah jalan hak aku di atas tunduk ni dan juga sahabat-sahabat aku. Hak aku sendiri duduk lagu mana, sahabat-sahabat aku duduk lagu mana, hak tu hak sendiri. Jadi jika tidak, kita dalam hak tengah 2000 tahun, jadi jauh dengan Nabi juga. Kalau panggil tukuk dari tangan sendiri lah. Nak pakai mamak, kau nak pakai salih, kau nak pakai ni aziz, kau nak pakai siapa itu, terletaklah dekat kita. Tapi masalahnya, ma ana alaihi wa ashabi lanatina. Hak aku duduk situ lala ni, dia hak sahabat-sahabat aku duduk atas lala ni, hak tu hak sedar. Tujuh kedua lagi, serabut dalam aku dah. Pasal kata buana lah, harga ni sulit Nabi pada kita. Harga ni bijak Tuhan pada kita. Kasih kita dulu. Kalau kita sanggup, tak situlah kepala kita, insyaAllah, selamat kita. Tapi kalau kita sanggup, Tuhan, Nabi Muhammad ngaku, dia lepas video aku ada CD. Ada BA, ada MA, ada PhD, ada gata. Kalau kita ada tanya juga, supaya Quran yang realiti lah. Waktu apa ni? Laula nuzila al-Quran ala rajulin min al-qaryatin azim. Kata jangan itu. Muhammad kata Quran itu turun ke dia. Padahal dalam Mekah ni banyak lagi orang bijak pandai. Tak apa turun Quran tahun ni. Laula nuzila al-Quran ala rajulin min al-qaryatin azim. Apa Quran itu tak turun di atas orang-orang yang besar-besar, pembesar Nabi Mekah ni. Mekah ni bukan sikit orang pandai, bukan sikit orang bijak. Bapa Quran diturunkan Muhammad, ia tak ada, tak ada, harta tak ada, Nabi tak ada warna, sembilan segama lagi orang yang bijak. BA, PhD dekat benda ni. Bapa Quran boleh kita bakat pun, dia sibuk. Apa orang. Jadi, teori hak soalan yang disebut oleh orang sekalian ni, saling tak tutup dengan apa yang telah pun disebut oleh kafir 2000 tahun itu. Semua belai, bentuk sikit je. Memanglah orang itu belai. Tapi orang ni tak orang lah pak bila masuk. Itu dia. وهذا أصل المسافر وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به وألزم الخلق لأن الله تعالى إلزام orang sekalian orang muda-muda sekalian apa ni melibat diri dalam dakwah dia raja dengan kelima iltizam komitmen. Dalam kitab ni guna al-zama. Apa benda? Al-zama, ilzam, iltizam.
Al-zama maknanya paksa. Allah Ta'ala paksa, Allah Ta'ala tekan makhluk semua, supaya makhluk semua tasdiqahu, menerima dan membenar ajaran Nabi Muhammad fi jami'i ma akhbarahu bi, pada semua sekali benda yang Nabi Muhammad wayang. Allah Ta'ala ilzam kepada kita. Ilzam mana paksa kita. Bila kita terima paksaan dia, maka kita disebut iltizam. Iltizam maknanya terima paksaan Tuhan. Komitmen. Allah Ta'ala wajib akan makhluk menerima ajaran Nabi Muhammad fi jami'i ma akhbarahu bi, pada semua sekali. Dan yang terima setengah-setengah. Kalau terima setengah-setengah, Allah tidak kami ilzam lagi, Allah tak kami iltizam. Setengah-setengah. Semaya terima haji, terima nikah, terima cerai, terima darah nikah, terima politik, keuangan, pelajaran apa, kita pihak kita. Itu Allah tak kami iltizam. Itu Allah kami berapa tu berhenti nama berapa tu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Di antara benda yang jadi iktikad kita ialah kita mesti iktikad bahawa kiamat ini benda semati. La raiba fiha, tidak ada syak lagi. Kiamat atiyatun, mesti mari. Lama banyak terbiar dulu. Jadi masalah mari semati ke tidak kiamat, jawabnya semati. La raiba fiha, tidak ada ragu-ragu lagi. Kiamat maknanya penyudah. Dan kita duduk lagi dengan air kita Nabi Muhammad tak layak pun kita boleh fikir secara kasar, dunia ni memang ada hidup. Walaupun kita cilak mata di muka dunia ni, tengok langit ada dah, bumi ada, bertanya cik kita pun bila lagi bumi ni cik ada. Dia kata Allah dia ni air lagi. Walaupun muak kita cik kita tuk kita rolak lama dah dunia ni lagu ni, tapi jangan kita fikir bahawa bagian ni akan berkekalan terus ni. Dan kita fikir tarik naik turun terus menerus. Langit berayak mari, maka kita fikir bagian yang akan terus menerus. Bangun pagi lihat mata langit di atas, bangun di bawah, berkumpul serupa, ribu tahun lagi, maka kita fikir bagian yang akan terus menerus sampai sedini. Jangan. Ada masa dia si. Kalau turun kayu, hok lama-lama tu dia mampu. Kalau kayu kita hok saya ni pun dia buruk. Kalau rumah orang berapa dah mana kuku dia rutuh. Mesti bila-bila mana wajah sekalipun dia karak acung. Maka begitu juga dunia ni pun. Kalau buat lama pun, lama sekadar ni hak lama dia. Habis ni kat lama dia juga. Utuhlah. Sama ada karak ke, acur ke, busuk ke, bulak ke, itu masalah lain. Tapi betulnya, sama ada dia acurnya karak pun, dia acur juga. Acur dengan dia utuh pun acur juga. Acur dengan dia berapa dia lepak-lepak pun, dia acur juga. Dia pentingnya, dunia ni mesti suk. Dan suk ni dah panggil kiamat. Kain kita kami buruk. Nasi kalau itu kami basi. Rumah lah kami rutuh. Tubuh lah kami mati. Dunia lah kami kiamat. Nama yang lain hakikat musuh, iaitu penyudup. La raiba fiha, tak seragu lah. Tak seragu. Saya tak kul. Wa anna Allah yab'atsu man yamut kama bada'ahum ya'udu. Kita juga Allah Ta'ala akan hidup balik banyak mana orang mati, sebagaimana waktu dia buat itu. Sebagaimana waktu Allah Ta'ala buat kita hari itu dia boleh buat. Walaupun belum pada kita ada ni, tak ada benih-benih for kita ni. Tak ada benih-benih pun. Bahkan, tak ada dia tahu-tahu ada kita ni, dia buat ke tak? Begitu juga Allah Ta'ala kata, lepas ada mati, akan aku hidup balik, serupa dengan ketika aku buat hari itu. Minta solusi lah. Kalau ketika kamu tak ada hari itu lagi aku boleh buat. Bila dapat kamu mati, letak. Mu mati kat daging darah tulang semana jari dimari merutuk upah ability. Aku ayat kat takut boleh buat benda. Bahkan dalam kitab dalam surah lain telah sebut. Apa namanya? La aqsim bi yawmil qiyamah wa la aqsim bin nafsil lawamah. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idham bala qadirin 'ala an nusawwiya banana. Ini satu benda janji. Allah Ta'ala kata munggah. Saya tidak nak percaya dah kalau aku kata hidup balik. Mu fikir tulanmu bila rupuk jadi acu bom jadi panuh. Bila cina kau fikir payah tak gari aku cari kat mana tanya. Kat mana tulan. Mu fikir aku ni tak gari, tak jumpa cari tulan ni. Untuk nak buat tubuh bagi tubuhmu. Dia kata bukan sekat tulan je. Oh ya, ibu tanya mu. Aku hidup balik suka. Dan para hadirin semua kena tahu. Atas muka dunia ni dalam banyak-banyak benda-benda. Orang berapa dia? Orang ibu tanya orang tak ada sabuk kat situ.
Dia zaman tu ada itu, sampai ke zaman lepas kiamat, Allah Ta'ala tidak buat ibu jari orang dua serupa. Boleh tahu? Saya diskus. Dia poluk guana. Yang mukih guana, yang lauluk guana, hingga sampai ibu jari orang tak ada dua serupa. Pasal ketiga, empat serupa. Ibu koci kita. Kadang-kadang, pasal nak mahal belah mana pun, dibuka dua serupa. Pasal kalau buat tukang, kira begitu, kira malah boleh buka, tahu-tahu ada dua serupa. Walaupun kadang-kadang, hak nombor 1 dia jual sini, hak nombor 3, 4 dia jual di Singapura, 4, 5, 6 jual di Australia. Malah dia serupa. Tahu-tahu kita pergi ke Australia, beli kucing di Nusa, balik kucing dia juga dari situ serupa. Negara orang buat. Tapi Tuhan berjaminan dalam Quran, bahawa goni tak ada serupa. Ibu tanya. Sebab tu zaman bila lah, juga zaman hari tu, tapi zaman lalu, kerajaan dunia iktiraf ibu jari orang. Kalau ibu jari tak ada dua serupa. Dalam Quran tersebut. Dia kata, usahakan mufiti aku ni, tak ingat cari aku, badan begitu gini, orang jari ni, aku boleh buat balik lagi. Aku ingat lagi berapa hari aku, kalau ingat asyik dia ingat, dan ni, kalau aku boleh buat lagi. Tu dia lebih. Saya pelik sangat, dapat kena hidup orang, nak kumpul tulang ke apa semua sekali. Tak pelik sekali. Kata-kata beginilah, yang menyebabkan orang kafir tak cakap nak buat. Akhir sekali, pada dengar aku, kalau Nabi Muhammad bercakap, buat gejek. Wak pada Allah nak lawan, wak pada Allah nak halal, nak lawan tak lawan. Dia tak ya. Kita berlaku ni kau dengar Muhammad Syarah kau sama dengar lah. Kalau ada tengkeng kau sakut dong buat gaji jangan ini. Tak ada Allah nak bawa, Allah nak ikhtiar nak lawan. Nak lawan mulut sah dia. Sebanyak mana benda Nabi Muhammad ayat Al-Quran ni bagi yang manusia mesti aku. La tasma'u li hadzal Quran wal ghafi. Dengan dengar Al-Quran wal ghafi, bukan sekali yang dengar, bukan orang gede. La'allakum taghlibun, mudah-mudahan kita menang. Menang orang gede gitu lah. Allahu Akbar. Manusia dan cetung putih hati kan. Buat tak saya juga, tak saya juga. Kau budak kecil nak buat ini, tahu buat ini, dia bawa ni, buat lari juga. Malah kopi nak nyawa tak ada, kopi ni tak seru sebab wan lah budak. Tak tua tu sikit budak. So dua budak paling pasal nak tak mengaku jadi budak. Orang siang ke dia. Orang nak kita ni tak tanya aja. Dia terakuk-rakuk rabuk-rabuk. Ialah dari satu segi mujur juga ada tu yang kita buat. Kalau pakak alim bakal pakak boleh ajar bakal, tak ada pula Tuk Guru ni cari pahala pula. Dia besar pahala bagi Tuk Guru ni mengajar. Pahala bagi orang kaya, sedekah. Pahala bagi Tuk Guru mengajar. Kalau Tuk Guru tak ada orang mengajar orang pandai belakang kan? Tak ada pula Tuk Guru ni juga pula. Nak juga orang kita mengajar. Nak ajarkan orang pandai belakang. Jadi ada orang dia saya kedua takut hak ni keluar bagi Tuk Guru mengajar. Pasal dia mengajar banyak. Di satu segi wa annahu qala qad khalaqal jannata fa'addaha dar khuludin li awliya'ihi wa akramahum fiha bin nazar ila wajhil karim. Kita juga bahawa Allah Ta'ala telah pun buat syurga. Qad khalaqal jannah, telah pun buat syurga. Dia sengaja dia buat ni ibarat qad khalaqa ni. Tahu kelima qad dari guna kelima khalaqah fi'il madhi kata Ramadan dah nak besar masalah besar khilaf dalam kalangan ahli tauhid dah. Syurga mengatakan ni ada dah atau ada lagi? Ada kata tak ada lagi. Tiga bapa buat syurga dan buat nabi dan orang asal ya. Mati tak lagi orang kemak tak lagi apa nama kita buat syurga tu. Syurga ni nak sabis dia tu nak bapa orang panggil tu nak biayai dia tu. Nak kalau kita kata beli kereta lah. Kereta ni walaupun duduk saja tu, kena start engine tu. Tak ada dia ni. Start tak banyak kau lah. Lemak lagi, minyak lagi, kambon dia. Tak ada pasal-pasal habis fikir. Tak habis lagi dan kerja. Tak lagi. Tak ada dia ni. Syurga, kata setengah lagi tu juga. Syurga tu yang buat dapur. Bila buat hal dia ni syurga kat banyak masalah. Tak kena. Kan naik rupuk, nak kasih. Muka tangga tak ada. Jadi kata setengah dia. Tetapi, dua kita ni, berayat satu apa putuskan bahawa syurga ni buat dah. Syurga ni buat dah. Syurga buat dah. Nak buat siapa? Nak bobo
Nak berbuh awliya nak berbuh orang-orang yang rapat dengannya. Awliya kita panggil wali-wali. Nak berbuh wali-wali Allah Ta'ala. Wali-wali ni makna orang yang di bawah jagaan Tuhan. Sebab kita kata, saya ni wali bagi budak ni. Kenapa? Kerana saya jaga dia. Jaga makan minum dia, pelajar yang dia di akad itu wali. Begitu juga atas muka dunia ni ada orang yang disebut wali Allah. Tak kita panggil itu wali. Wali Allah makna orang yang di bawah jagaan Tuhan. Apa arti orang yang bawah jagaan Tuhan? Orang yang Tuhan jaga kaki tangan dia, mulut lidah dia, fikir tangan dia, tindak tanduk dia, fikiran dia semua Tuhan jaga. Tuhan jaga lagu mana? Artinya, tindak tanduk dia ni tidak terbuat benda yang Tuhan tidak setuju. Dia kecil pun dia tidak setuju, mulut dia benda yang Tuhan tak setuju. Dia menengok, dia mendengar, dia melakuh, dia menarik. Tak ada benda yang terbit daripada dia ni, nak benda Tuhan malah tak ada. Ibarat Tuhan ni, dia jaga sama. Hati nak ambil bala tak baik, Tuhan sikit tangan. Hati nak tengok bala yang tak baik, Tuhan tutup kata dia. Maknanya begitu maknanya. Baik. Dia jadi Tuhan jaga orang siapa itu bukan apa? Kenapa Tuhan jadi jom budak ni? Kenapa? Ayah awaknya, kerana dia hidup pisah lama tu. Orang ni sendiri hidup pisah lama tu. Dia pisah ikhtiar dia, siya mana pamitan ni, sekolah dia ni ikhtiar dia, dia hidup jaga semua diri, dia hidup pakai semua diri, semua dan hukumnya Tuhan semua. Lama-lama dia duduk latih, dia hidup dah ni, maka Tuhan pun dengan limpah kurnia dia ambil budak ni sebagai anak akak dia lah, kita panggil, atau orang di bawah jagaan dia, disebut wali Allah jagaan Tuhan. Hakikat tidak, kenapa jadi sendiri? Orang ni jadi, dia mari benci sendiri pada maksiat, dia mari benci sendiri pada bina muka, dia mari benci sendiri pada bina kata-kata kerja. Tak ada angin putus, nak asyik, nak buat barang-barang tak baik. Walaupun barang sebuah mana pitih tambung kau, walaupun makan sedap pada mana, berapa semisal bagi dia, berlaku. Walaupun demikian, wali Allah. Walaupun betis karat, walaupun tangan dia kok bau betis sekali pun tak apa lah. Asalkan dia ni, bila berlaku sifatnya, kau panggil wali Allah. Kadang-kadang kita tengok seorang wali-wali dia, orang-orang yang dikira wali lah, macam Al-Muhasibi. Al-Muhasibi ni dia terkenal dengan nama Muhasibil Hakim. Muhasibi ni satu orang yang dianggap oleh ulama-ulama Islam bahawa dia ni apa nama ni wali lah. Tapi kalau kita baca sejarah dia, tengok keadaan dia, kita tidak boleh sikit abuk. Kita tahu sikit abuk dia ni, tak stop dia ni untuk besar wali besar. Tak sekira dunia, tak sekira wali lah. Ambil Nabi Ibrahim sudahlah. Dia ni Ajin. Nabi Ibrahim, kalau sebut soalan lah. Nabi Ibrahim ni kalau kita perhati, tak apa dia, rahmat. Yang muka kita duk baca dalam tahiyat sama sallallahu ta'ala Ibrahim. Tuhan beri zakat rahmat Nabi aku seperti Nabi Ibrahim. Dapur dia benar, ya kita boleh berasa bahawa Nabi Ibrahim ni semua orang dapat rahmat Tuhan. Dapur dia benar. Rumah besar tak ada. Putih mah tak ada. Duduklah keadaan buangnya semua jadi buruan polis semua. Polis negeri dia rahmat semua dia. Raja dia, berapa dia, habak semua. Tak dia kata dia, raja hamak, mok, maruh, pok, hamak, halah daripada negeri, daripada rumah tangga. Tak ada pun dia. Ibu dia dapat rahmat Allah. Jadi dia ni. Dia letak bini, dua beranak, dia terus pada pasir, kalau kali lekuk. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Dia buat rumah sebuah, dia buat Baitullah Syam, dia buat rumah di sebuah. Tadi dia doa, dia kata aku buat dalam rumah sebuah ni. Kadang ke anak aku, tapi dapat tapak rumah dia tak ada, dah sekarang. Wadin ghairi dhi zar'in. Di sebuah lembah, dia tak ada sebarang tumbuhan. Ya, kau sepahu, buat tamar, kau sepahu, pisau, kau berapa tak ada. Nak ada mana, muka bukit kiri, tengok ke pasir, dia kena. Hidup berapa. Tapi tak lagu tu rupa dia kira rahmat Allah Ta'ala lagu tu. Tak boleh buat. Jadi, rahmat Tuhan ni, tidak mesti bagi toko. Tidaklah orang dapat pipi, bau kira dapat rahmat. Rumah besar, baru dapat rahmat. Kadang-kadang orang pipi payah nak makan, rahmat juga. Kadang-kadang rumah wuduk, dapat rahmat juga. Dah boleh rahmat. Rahmat yang paling besar Allah Ta'ala wik Nabi Ibrahim walaupun kita tak ada ialah sabar, sekal, tunai dia, kukuh dia dengan Tuhan dia. Walaupun orang bakar dia, walaupun mokok dia ambak dia, walaupun orang raja Mesir kutuakan nak diri dia, tapi dia dengan Tuhan tak berhenti, tak berkelkel. Ini rahmat yang paling besar pun Allah Nabi pada manusia. Kalau sekadar kita mah banyak berkira rahmat, tak terang lah orang paling besar rahmat di dunia ni. Jadi kerana dia nak Tuhan orang panggil. Negeri itu empire dia pegang. Tidak juga innahu tawa Fir'aun. Dia kata sesak bayak tu. Idhab ila Fir'aun innahu tawa. Dia mesti jajah Fir'aun. Tak terang sesak tu. Lagu tu juga. Jadi itu nilai yang apa lagu ni tak suka nilai yang kita buat.
Baik. Baik, balik pada tadi. Syurga neraka ni buat dah tak lagi. Ada kata setengah tak buat lagi. Kerana sebab-sebab Rasul. Ada setengah tak buat lagi. Orang yang mengatakan buat dah sebagaimana Tuhan kita ni layak ni. Apa kena buat dah? Apa ni kiamat tak lagi. Pakai jam berapa dari semua angguk dari tunggu siapa. Lagi dia ni. Dia dari semua angguk dia pergi nanti peh. Nanti pasal apa kita tak kubur lagi. Lagi dia tak mati lagi kan. Dia pun akan berhubung tak kiamat lagi. Jawabnya, ini dah tanda bijak sana dan tanda siap siaga Allah panggil. Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga kira Tuhan. Seorang sebuah kerajaan dia buat dia lalu walaupun tak ada lagi orang sana. Siap sebagai asal gaya nak jaga sebuah negeri, dia kena siap lalu dia. Walaupun tak ada lagi orang sana. Jaga kalau ada, ada lalu dia. Itu dulu. Dia kena siap polis lagi. Walaupun tak ada ekstri lagi. Dia kena siap tuatin lagi. Walaupun tak ada ekstri lagi. Dia kena siap semua buat nikah. Sebagai alat dia jaga negeri. Dia kena siap bagi anggota bagian dia. Alat Allah Ta'ala untuk nak jaga orang. Wakal ni kena buat lagi. Segosa, wakasa. Dia berat. Segala rebah ni manusia. Sedanglah tak bahaya. Neraka rebah sedanglah tak bahaya. Segala rebah ni sedanglah bersedang. Sedanglah malah. Itu dia dulu. Kalau tak buat lagi tak. Kita boleh royak mati pasal sebab tak buat lagi ni kata tak jadi buat ni tuan ke budak dia budak kan ada tu tapi Allah Taala untuk menjaga orang tanda dia ketah kerja cekak dia ni maka dia buat sebab mereka banyak tak fikir dia buat syurga maka dia cadang untuk awliya dia duduk orang-orang di bawah jagaan dia duduk apa namanya khuludan kekal terus ni apa namanya wa akramahum fiha dan Allah Taala beri kehormatan pada wajib syurga bin nazari ila wajhil karim dengan cara menatap wajahnya yang mulia kemuncak daripada kehormatan Tuhan kepada manusia dalam syurga ialah boleh tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala kita berkali tak tengoknya mana nak tengok tu dia tengoknya anak berbayi makan minum dalam hadis-hadis disebut anak berbayi ni tahu panggil kalau dia minum sebayang nampak mana suami berbayi bila dia minum air nampak bayang nampak air tu suami putih. Tak kita nak tetap ikan bubuk orang Cina ni kadang-kadang ikan gas ada. Lagi bila ni? Kalau tak ada putih lah mana putih kalau mana putih pun masuk nasi ada nampak luar. Terus tengok ada nampak putih nasi masuk kat lagi bila ni? Walau putih melepok sekalipun tak apa tak tu. Tapi bidadari ni punya comel ni putih bayar ni siapa? Air yang dia minum pun nampak mengayak masuk kat tu. Ni comel. Tapi warna tak ada kata. Satu daripada satu. Wa akramha. Jadi satu menjadi ingatan kita sepanjang hari. Milik syurga. Tapi dalam kitab ini sebut ada lagi. Kalau lebih pada tilazatnya iaitu daripada tilazatnya. Iaitu boleh menengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti makan minum dari lah syurga luah belah mana itu kemesek. Tak semati balasan yang mutlak ialah tiap-tiap penduduk syurga Allah Ta'ala beri izin pada dia menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kemuncak daripada segala-gala kelazatan hidup dalam syurga. Allah wa khalaqan nar fa'addaha dar khulud liman kafara. Dan Allah Ta'ala juga sebagaimana dia buat di syurga, dia buat juga neraka. Maka Tuhan cadang untuk menjadi tempat yang berpanjangan, yang berkekalan untuk orang yang kafara bihi wa al-hadafi ayat. Untuk orang kafir dengan dia. Dan untuk orang yang menyeleweng ke ayat-ayat dia. Wa kutubihi dan kitab-kitab dia. Wa rusul dan rasul-rasul. Sebanyak mana orang kafir dengan Tuhan, ataupun mentafsir ayat Tuhan itu lain daripada tafsir hak sebenar, ataupun menyeleweng kitab dia, rasul dia, maka neraka lah tempat hidup. Sebab itu Nabi sebut apa namanya, man fasal Al-Quran bera'ih fal tabawa maq'adan nar. Mana-mana orang tafsir Quran ni ikut pandang-pandang dia, mana-mana orang tafsir Quran ni ikut pandang-pandang dia, tidak turut nas,
tidak turut semangat bahasa, dan tidak turut semangat Islam kata Allah sekarang, maka orang ni ibarat dia cadang sendiri ketak dan neraka. Jadi kalau dia masuk neraka juga di akhirat pula, bukan kerana aku, Tuhan kata kerana dia sendiri dia cadang dia. Cadang lagu mana? Cadang iaitu waktu dia tafsir Quran di muka dunia itu dia tafsir ikut selera dia. Dia tidak ikut selera Nabi aku kau berapa atau tidak. Wa ja'alahum mahjubina ar-ru'yati. Dan Allah Ta'ala jadi kawan neraka ni terdinding daripada tak lihat. Mana satu daripada azab ya Tuhan timpa ke atas neraka ni ialah tak boleh tengok Tuhan. Tak boleh tengok Tuhan ni azab. Adik kakak dengar cerita yang perempuan bila bersanding. Belum pada bersanding, belum pada beranak, anak tidak punya sakit, dia punya gah. Bila dia berasa anak tubik tak. Belah mana dah pun, tak boleh tengok tanya tergagal. Ibu hati dia boleh jamuh atas anak tak baru saat ni. Dan anak dia boleh tengok anak tegak, penuh. Indah dah. Lupa habis segala pedih, segala sakit, segala berapa. Indah. Mari rasa cinta dan kasih suruh pada anak. Jadi kalau si perempuan berasa sekali ibu hati dia boleh tengok anak dia, maka bagaimana kita manusia dia kecil-kecil lagi dia sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kelak mata, tubik pun lemuk, tak terkalang, tak lebar, dah. Asyhadu an la ilaha illallah di kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dia berasa hormat. Sebut nama Allah tu dia merah lagi, berhenti nak mati. Nak mati ya ajar mengucap la ilaha illallah. Jadi nama Allah Taala dia sebut dalam kepala kita, lagu apa kita dia kecil-kecil sampai mati. Belah mana kita tidak berasa nak tengok Tuhan dia, dan belah mana kita tidak berasa nak tatap wajah. Belah mana benar kat Tuhan. Jadi dia ni, lazatnya kita di akhirat kelak. Bila Allah Ta'ala beri Tuhan pada kita, dia natap wajah dia. Dia sengsaranya, azabnya, kesannya manusia. Dia di akhirat kelak, orang lain tak tengok. Dia tengok Tuhan berlaku, tapi kita sayang, tak ambil. Ini benar. Jadi Tuhan ni pula, dia tidak akan beri tengok wajah dia pada orang dia tidak layak menatap wajah. ونبينا بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بجانب الكفر.